Assalamualaikum. Okey, hari ni Nat ada dekat Rauda Optometri Pantai Johor bersama dengan Farah. Okey, last week dah buat juga live kan di sini juga kan, tapi dengan Optawatika. So hari ini ataupun minggu ni bersama dengan Optonat pula. Ya. Okey, tajuk kita apa hari ni Farah? Okey, tajuk kita apa itu perbezaan lapisan coating di cermin mata. Okey. So, mungkin ada yang masih belum tahu kan. Coating tu apa kan? So Farah tahu tak coating tu apa? Dah pakai lama kan spek? Ya. So tahu tak apa yang ada? Sebenarnya apa yang ada dekat cermin mata tu? Okey, sebenarnya hari ni kita nak cerita beberapa jenis lapisan cermin mata lah. Iaitu yang pertama, pernah dengar tak lapisan cermin mata yang nama Uncoat, Multicoat? Multicoat rasanya kebanyakannya pernah dengar lah kan. Selalunya lah kan, kalau kita pergi kedai spek mata mesti macam, oh kita akan bagi dekat Encik Multicoat punya. Okay. Tapi tahu tak Multicoat tu apa? So kita akan kupas hari ni apa itu Multicoat. Okay. So, aduh ada customer tak apalah. Okey, so Multicoat ni sebenarnya dekat cermin mata kita, contoh nak keluarkan satu contoh. So pada satu contoh ni, okey cermin ni, okey cermin ni kalau perasan, okey kita nampak ni macam cermin biasa kan. So tak tahu nak detect dia ni ada Multicoat ke tak kan. So kalau nak tahu, first adalah salah. Okey, so kalau kita nak tahu, first adalah bila kita tengok dekat cahaya bawah matahari, kita akan nampak macam warna hijau sikit. Okey, so nampak tak ada macam cahaya hijau tu. Okey, so tu adalah salah satu lah, kita boleh tengok lah. Sebenarnya cermin dia ada Multicoat. So Multicoat ni sebenarnya dah kata multi kan, maksudnya ada banyak lapisan. Okey, so maksudnya bila ada lapisan ni, dia lebih daripada satu lapisan lah dia ada. Okay, contoh dia, kita ada coating anti-reflective, kita ada coating scratch, maksudnya tak mudah tercalar. Yang ketiga durable, maksudnya dia tahan, tak mudah pecah. Okay, then water repellent. Water repellent ni maksudnya bila contohlah kalau hujan kan, hujan kena cahaya kena dekat cermin mata kan, basah kena dekat cermin mata, so air tu dia akan terus jatuh. Dia tak melekat lah, dia tak ada tinggalkan kesan. Sama juga oil repellent. Kalau oil repellent ni maksudnya, contohlah mak-mak kita dekat rumah selalu masak kan. So bila masak, dia akan terkenang minyak kan, minyak masak tu. So dia tak ada tinggalkan kesan dekat cermin ni. Bila kena minyak tu, kena percikkan minyak tu, boleh terus basuh. Okey, dia depends kepada brands ataupun kepada company lah cermin mata tu sendiri. Ada setengah Multicoat dia ada 6 sahaja, ada yang 4 sahaja. So korang boleh try tanyalah dekat Optom tu. Okey, sebenarnya cermin mata saya ni Multicoat dia ada berapa. So minta dia terang satu persatu. And kita pernah juga dengar cermin yang ada coating yang ada panas gelap sekali. So panas gelap ni bila duduk kat cahaya matahari dia jadi gelap. Ataupun kalau selalu orang dengar photo grey ataupun photochromik. So kalau istilah teknologi yang lama kita panggil photo grey. So photo grey ni maksudnya dia hanya ada satu colour je. Bila kena cahaya matahari, dia hanya keluarkan satu colour yang warna grey ataupun black lah. Bila makin lama makin gelap, makin lama dekat cahaya matahari dia akan makin gelap kan. So yang itu kita panggil photo grey lah. Tapi sekarang ni dia dah advance. Kita dah panggil nama dia photochromik. Okay, yang tu kita akan bincangkan lebih kan. Kita tunggu sekejap Farah Okay, yang tu kita akan buat perbandingan lah antara clear dengan photo grey dengan photochromik. Sekejap Okay, so kalau lah cermin tu dia uncoat, maksudnya dia tak ada Multicoat. Uncoat ni maksudnya dia tak ada langsung coating, dia tak ada lapisan. Okay, so apa yang akan terjadi? Okay, contohlah ni nak buat keluar satu cermin yang ni dia uncoat. Okay, pertama bila kita cakap uncoat ni,
Satu kita dah nampak dah ada cahaya ni kan. Nampak tak ada cahaya reflection ni. So uncode dia tak ada coating anti reflective. Bila tak ada coating reflective, bila orang pakai, contoh nak pakai besar pula kan. Okay. So korang tak akan nampak mata net secara direct lah. Akan nampak macam ada reflect cahaya ni. So tak cantik lah kan. Okey. Yang kedua adalah dia akan mudah bercala. Maksudnya mudah bercala ni selalunya PL orang yang pakai cermin mata ni dia suka lap cermin ni dengan tudung ataupun dengan kain ataupun dengan baju yang bukan dengan kain dia lah. Kain microfiber kan. So dia akan mudah bercala Memang dia tak nampak dengan cara apa? Dengan mata kasar tau cala tu. Dia akan nampak macam cala yang kecil-kecil tu. So yang tu dia akan mengganggu penglihatan. Sometimes ada customer datang, patient datang cakap, saya rasa macam kelabu lah spek saya ni, mungkin power saya dah naik. Okay, bila kita check balik rupanya power dia still maintain. Bila check balik rupanya disebabkan ada scratch ataupun cala yang kecil-kecil tu. So cala yang kecil-kecil tu sangat mengganggu lah sebenarnya. Dia bagi impak yang besar lah. So tak pasal-pasal dah kena tukar cermin yang baru. Okay. Yang ketiga, kalau yang multi coat ni dia durable. Durable ni maksudnya dia tahan lasak dan tahan pecah kan. Yeah. So kalau yang uncoat ni dia sekali jatuh ataupun less than 5 lah. Less than 5 dia boleh pecah cepat je berbanding yang ada multi coat. Tapi tengoklah juga kalau dah jatuh pun dekat atas tar. Betul. Agak-agak lah. Tingkat 3, tingkat 4 kau jatuh tu. Biarlah. Okay, so oil repellent macam tadi nak dah sebut, bila kena minyak dia tak mudah tinggalkan kesan lah. Tapi still juga janganlah biar minyak tu dekat cermin kan. Terus ambil cuci. Cuci ni macam mana? Farah, kalau Farah kena minyak macam mana? Pernah kena minyak tak? Pernah. Selalu kalau macam masak kan terpercik kan. So, jadi kita cepat-cepat ambil kita punya kain untuk lap cermin. Okay. Lepas tu bila ambil kain lap cermin, lepas tu kita lapkan dia terus cepat-cepat sebab kita tak mau tinggalkan kesan dekat kita punya kantor tu. Sebab kalau tidak lagi bila tinggalkan kesan, kita tak selesa nak pakai. Kita akan nampak bayang-bayang minyak kat situ. Kalau orang yang pernah pakai cermin mata, dia akan pernah mengalami di mana coating tu tercabut. Maksudnya dia dah tak sekata lah kan. Okey. Oh, cantiknya spek siapa ni? Okey. So, kalau spek ni coating dia cantik lah sebab okey. Nampak tak? Kita tak nampak lah reflect yang banyak sangat berbanding dengan yang ni. Yang ni nampak gila kan reflect cahaya dia tu. Betul. Sebab yang ni uncoat, yang ni adalah multi coat. So, kalau korang tengok mata Nat, korang akan nampak wow, macam banyak. Korang akan nampak direct terus ke mata. Tak nampak lah bayangan tu. Jelas kan? dia nampak mata Nat. Aku dah pening dah. Dengan power lain tu. Itulah agak tinggi juga power ni. Okey, 100 lebih patutlah. Okey, inilah contoh kainnya. Okey. Kain ni adalah kain microfiber. Kain ni kalau elok-eloknya lah kalau kita nak guna untuk lap kita punya kantar tu, gunakan kain microfiber sebab dia texture dia lembut. Jadi tak adalah mencalarkan cermin. Actually kantor tu bahasa saintifik. Cermin tu adalah ni lah cermin ni. Selalu orang faham cermin mata adalah semua ni. So yang kami maksudkan hari ni adalah cermin tu yang dekat sini dekat kantor ni. Benda yang samalah. Okey. Saya nak letak kat sini. Okey, kita dah cakap pasal perbezaan uncoat dengan multi coat. So, you all kalau nak beli cermin tu kena tengok lah kan, kena tanya. Kadang pelik lah, kadang kenapa cermin aku beli tahun lepas je tahan je macam tak mudah cala apa semua. Tapi di sini aku beli tak sampai 2 bulan dah bercala. So kena make sure benda tu sebelum beli. Uncoat ke multi coat kan. Cuba make sure tanya. Dia kena tanya juga. Sebab tak semua bagi tahu. Kadang mungkin dia cakap macam contohlah kalau Nat tak apalah, Nat memang jenis suka explain. So I will explain everything lah dekat customer kan. Kalau yang jenis dia anggap you all dah tahu multi coat tu apa, so betul. Dia tak akan explain lah. Depends kan. So hari ni kita pun dah explain juga. So hopefully ada ilmu lah sebelum membeli spek kan. Okay. And then yang kedua apa Farah?
Yang kedua, kita beralih kepada perbezaan antara kaunter UV 400, UV 400 dengan UV blue. Apa perbezaan antara UV 400 dengan kaunter UV blue? Okey. Kalau UV 400 ni dia boleh tapis sampai UV 400 tu maksudnya dia boleh, kalau yang belajar pasal gelombang masa sekolah kita belajar sains kan, kena buka buku sekolah ni. Okey, so kita pernah belajar pasal gelombang, kita ada gelombang biru, warna biru, hijau, kuning, merah. Kuning ada kan, kuning ada. So kalau kita tengok gelombang sampai 400 ni yang UV 400 ni maksud yang visible light lah, yang mata kita boleh terima lah kan. Okay, so bila kita ada UV coating yang ada UV 400, maksudnya dia boleh tapis cahaya sampai gelombang 400 visible light lah. Kalau infrared tu tak boleh lah kan, sebab kita pun tak sampai kat sini kan. Ya, betul. So itu sangat penting untuk mata kita. Okey, sebab bila gelombang yang paling pendek ataupun wavelength yang paling pendek adalah yang berwarna biru. So kalau gelombang warna biru ni dia sangat bahaya. So kenapa nak cakap dia bahaya? Sebab dia boleh tembus semua lapisan mata kita. Kita tengok lapisan mata kita, tengok mata kita sendiri pun lapisan dia sangat nipis. Fragile. Yes, betul. So tadi kita sebut pasal UV 400, sekarang nak dah masuk pasal UV blue. So UV blue yang wavelength yang paling pendek tapi dia sangat bahaya. So Farah tahu tak apa dia punya risiko dia kalau macam kita sangat terdedah dengan cahaya biru ni? Antara dia kita akan rasa sakit kepala, lepas tu mata akan cepat letih, lepas tu kita akan rasa macam eye strain lah, mata macam merah apa semua kan. Lepas tu retinal damage, maksudnya saraf belakang mata kita tu akan cepat rosak bila terlalu lama terdedah dengan cahaya biru ni. Sebenarnya kalau UV blue ni dia paling paling cepat lah kita akan rasa dia punya efek dia adalah bila kalau orang yang kerja office ataupun student yang banyak dengan PC ataupun gadget. Sekarang banyak buat bisnes kan, so bisnes banyak dengan telefon. So bila dengan telefon maksudnya gadget lah, dia memang banyak sangat dengan UV blue, terdedah banyak dengan UV blue. So bila banyak terdedah, dia akan ada short effect dengan long term punya effect. So short term punya effect adalah dia sakit kepala. Yang pertama, kedua mata berair, ketiga mata letih. So kalau orang yang kerja office ni, yang kerja 8 sampai 5 contohlah kan, 8 sampai 5 sejam je rehat, so memang akan mengalami mata letih. Kena tahu juga bila kita menghadap ke PC ni dia keluarkan cahaya haba tau dia. So tenaga haba. So tenaga haba ni salah satu kan, dia akan buat mata kita rasa macam ni nak cakap. Dia akan buat mata kita rasa letih, satu. Yang kedua, dia akan buat mata kita jadi kering tau. Sebab kita tak berkelip tau. Kita tak perasan sebenarnya kita tak berkelip pun bila tengok kat PC tu. Fokus. Yes, kita terlalu fokus kan. So yang tu sangat yang tu orang kata side effect dia lah. Tapi yang penting ni adalah UV blue. Sebab dekat PC ni dia keluarkan UV blue tau, cahaya gelombang warna biru. Kita tak nampak lah kan, sebab dia gelombang kan. So bila direct dengan mata kita, dan kita pula hari-hari memang kerja 8-5. Bayangkan setahun ada 365 hari. Betul. Tolaklah cuti 2 hari seminggu kan. So kita 2 hari seminggu pun balik tengok telefon pula kan. So most of the time kita memang dengan gadget. Kecuali tidur je kot. So yang tak tengok. Kita tak terdedah. Betul juga. TV pun mengeluarkan cahaya biru juga tau. TV, telefon, iPad So kalau macam yang ada anak-anak kecil dekat rumah, tolong macam bagi limitkan masa untuk tengok lah. Sebab kalau baby daripada kecil kita dah biasakan, so dia akan lagi cepat lah nak dapat long term effect dia. Long term effect dia tadi Farah dah sebut, iaitu retinal damage, maksudnya kerosakan pada saraf belakang mata kita. So bila berlaku kerosakan, sebab belakang mata kita ni dia ada saraf-saraf yang menghubungkan apa yang kita nampak ni dengan otak kita. Cahaya kan. Sebab kita punya mata dia akan terima cahaya masuk, and then dia akan interpret menggunakan saraf lah. So saraf yang menghantarkan maklumat tu ke otak. So otak akan reflect lah apa yang kita nampak sekarang ni kan. Tapi dengan secara laju lah. Bayangkan kalau sel-sel tersebut kan, sel-sel yang dekat belakang mata tu mengalami masalah. Sebab UV blue ni ataupun kita panggil gelombang cahaya biru ni, dia boleh merosakkan sel-sel tersebut.
Yes, memang betul. Sel-sel kita akan regenerate setiap hari, kan? Dia tukar yang baru tukar. Tapi bayangkan bila kita dah makin berusia, the system tu sendiri akan slow down dan kita pun akan mengalami masalah tu dan cepatlah dapat kerosakan saraf. So yang tu long term effect dia. So that's why sekarang adalah zaman teknologi yang sangat moden, kan? Kalau tak tengok WhatsApp terlepas info baru, especially COVID now. Ya, kita kena Maklumat sentiasa up COVID. to date. So kita kena memang akan sarankan untuk buat yang ada UV blue tu. Sebenarnya dia sangat bagus lah. Dia untuk long term effect dan short term effect. So kita akan kurang sakit mata. Sebab ada setengah pesakit dia cakap dia punya silau dia pun berkurangan. Bukanlah berkurangan, maintain. So bila maintain dia macam actually UV blue ni, kanta yang ada coating UV blue ni sangat membantu. So how kita nak tahu kanta tu ada UV blue? Okey, sekejap ya. Okey. Sekejap. Nak tunjuk contoh tapi tak ada pula. Spek semua dah ambil ke? Okey, tak apalah. Okey, Nafara tunjuk. Okey. Okay, kita ada alat. Satu alat. Okay. Alat ni, dekat benda atas ni dia mengeluarkan cahaya biru lah, kan? Yes, dia mengeluarkan cahaya biru. Betul? Okay, kalau nak tahulah kanta kita, contohlah kanta spek kita, kan, bila kita beli, kita nak tahu dia ada UV blue ke tak. Bila kita tengok tadi reflect cahaya dia dekat cahaya lampu, reflect warna dia warna biru. Ataupun keunggu-ungguan macam tu. Yes, betul. Okay, kadang sometimes dia ada macam warna hijau dan kebiru-biruan ataupun ke purple lah, warna ungu macam tu. So yang tu pun ada juga. Cuma mungkin persen dia tak sama lah. Tapi ni Farah nak tunjuk, kan? Okey, kalau kita tengok, ni adalah cermin yang tak ada UV blue. Okey, kita akan gunakan alat ni, kita akan uji dia. Okey. Contoh saya letakkan tadi kat sini. Okey. Nampak tak? So, boleh tak nak pegangkan yang kanta ni? Okey. Saya nak tekan kat sini. Okey. Sekejap Farah. Macam tak nampak. Okey, yes. Okey. That's good. Okey. Okey, cuba tengok nak letak sini ya. Okey, kalau kita tengok, kanta ni tak ada UV blue ya? tak ada UV blue, betul. Cut off, dia akan cut UV blue hanya sekitar 9 ke 11% sahaja. Okey, maksudnya sikit sahajalah reflect apa boleh cahaya biru yang masuk dekat mata gelombang kita warna tu. biru. So means dalam 80% ke 90% tu 80% ke 90% tu cahaya biru tu masuk ke dalam mata kita lah. Tu maksud dia. Sebab yang ni dia tak ada coating cahaya biru dia macam angkut je, kosong je. Nampak tak? Dia tak ada langsung macam reflect hijau ke apa ke, tak ada, kan? Tak nampak. Okey, tu cuba yang kedua. Yang ini dia ada coating cahaya biru. Okey, yang ni adalah kanta yang ada cahaya biru. Okey, cuba letak Mana? nak pegang. Okey, kalau kita tengok kat sini, 100% dia dapat filter kita punya gelombang biru dekat kita punya cermin mata lah. Okey. Maksudnya dia dapat tapi sebanyak 100% cahaya biru. Bermaksud dia filter semualah cahaya biru. So 0% yang masuk dalam mata kita. Okey. Sangat bagus, kan? Okey. Ini kita punya test lah, kita boleh test. Kalau hampa nak test kat kedai boleh je. Kita nak tengok lah, kalau macam sekarang ada orang dah pakai spek, dia nak tengok saya punya ni berapa persen. Boleh datang. Yes, boleh datang sebab kita ada alat yang boleh check. Sebab alat ni dia mengeluarkan cahaya biru. So kita boleh letak lah you all punya spek lah, contoh lah. Yang ni angkut tau, yang tadi yang angkut. So kita akan letak macam ni lah dekat spek awak. Jadi kalau kita tengok hanya 16% macam tu. Dia tak penuh lah, kan? Sekejap ya, dalam 18% macam tu sahaja dia cut UV blue macam tu. Okey. Cuba nak try spek Farah tengok. Ya. Farah ada tu ke? Ada UV. ada. Kita tak tahu berapa persen dia punya cut. Yang tebalnya. Okey. Mari kita tengok. Jeng. Sekejap Kejap lah. Tekan Betul. Okey dah. Kali, Dia dah tu dah. Start prepare kot. Dia tengah prepare. Saya dah tak nampak ya. Orang yang power tinggi, kan? Ya. Okey. Kita tengok bismillah. Wow. Okey.
100% wah. Ya. Farah punya kantor ingat tak brand apa? Alamak, tak ingat lah. Tak ingat. Baru buat 2 tahun lepas tu tak ingat. Sebab dulu sejenis yang tak tahu juga pasal spek sangat. Yang tahu bila pergi kedai spek, tahu okay nak yang ni. Dan dia orang suggest apa, kita just proceed kan. Kita Just kadang-kadang terima tak je. tahu. Tapi tak tahu apa benda lah orang tu bagi Ya, kan. jangan jadi macam tu ya. Okay, sekarang Farah dah tahu kan. Alhamdulillah, maksudnya dia bagi yang the best lah untuk Farah. Alhamdulillah, nasib baik. Nasib baik Worth it dengan harga yang dia bagi tu. Sebenarnya nak tunjuk tadi kantor yang panas gelap, tapi customer tu dah datang ambil kan. So ada lagi tak bakal? Rasa macam Farah punya panas gelap tak? tak. tak. Tak ada panas gelap pula. Okay, tak apa. So kita ada alat juga tau nak check panas gelap ni. Okay, selalu orang tanya lah kenapa kena ada yang panas gelap. Okay. Nak settle, tadi dah settle dah pasal uncode VS multicode. Yang second adalah UV 400 dengan UV blue. Now kita masuk yang clear VS photo grey dan ataupun transition. Okay, tadi dah terang dah. Photo grey ni adalah teknologi lama. Okay, photochromic dia up sikit. Dan yang paling terbaru adalah transition. Okay, transition ni mahal sikit lah berbanding yang lain sebab teknologi dia lebih baik lah. Okay, sebenarnya kan kalau macam Farah lah, kalau Farah mak pakai spek tak? Bila dah meningkat usia ni pakailah. Oh, pakai. Tak ada panas gelap? Tak juga. Tak juga. Okay. Tak ada juga. Tak apalah, Mak Nat dia pakai spek. Okay. Masa muda tak pakai, tapi masa dah 40 lebih dia dah pakai lah. Yeah. So Nat suggest dekat Mak Nat pakai yang ada panas gelap. Tak pernah pakai yang panas gelap. Kenapa nak suggestkan ada panas gelap? Okey, sebab sebab Nat dah tengok dah. Nat dah check lah mata Mak Nat sendirilah kan. Yeah. Kan ada opto kan. Alhamdulillah. Anak seorang optometris. Okay, so Nat dah check mata Mak Nat. So macam mata Mak Nat dia ada pterygium. Kalau siapa yang pernah dengar, pterygium adalah satu selaput dekat bahagian luar Bahagian luar dia ada macam jelly like structure lah. Macam mana nak terang bahasa Melayu ni? Kita nampak macam ada ketulan, tapi ketulan tu dia macam bercampur darah sikit. Dia tak sakit, tapi dia akan macam benjol sikit. Bila benjol kita tutup mata, kita akan rasa kasar lah. So dia boleh efek kepada lapisan air mata kita. Itu disebabkan oleh mata kering lah. Selalunya memanglah kalau umur yang 40 tahun ke atas ni memang akan mengalami masalah mata kering. Kan, mata kering mungkin disebabkan contoh nak bagi contoh. Kalau yang kerja sawah padi ataupun petani ataupun yang banyak dekat luar lah. Dekat luar ni maksudnya yang main mata dia dengan cahaya matahari. Mungkin akan dapat efek tu lebih dapat masalah selaput di luar tu lebih awal lah. So macam Mak Nat dia banyak kerja di dalam, so dia lambat sikit dapat. Kan, kena tahu juga fungsi setiap kelenjar-kelenjar dalam badan kita ni pun dia bila kita makin meningkat usia dia pun makin tua jugalah kan. So susah, air mata susah nak keluar dah kan. So efek jadi mata kering lah. So bila ada selaput tu akan menambahkan lagi lah rasa ketidakselesaan bila kita nak klik-klik mata apa semua. So sebab Mak Nat dia tak ada selaput cataract tau, tapi dia ada selaput di luar. Yes. So bila ada selaput di luar, Nat akan suggest Mak belum untuk buat yang panas gelap. Okay. Sebab apa? Sebab pertama sebab Nat nak bila Mak dekat luar tak kena cahaya matahari. Mata tak direct kena cahaya matahari. Tu sebenarnya fungsi kenapa keluar sekarang dah ada teknologi photo grey, photochromic dengan transition. Apa perbezaan antara tiga tu Farah? Farah tahu? Okey, yang saya kalau macam photo grey. Photo grey. Kalau photo grey ni dia kalau perbezaan antara photo grey dengan transition ni, kalau photo grey ni dia akan bertukar kepada gelap dengan cerah sedikit lambat berbanding dengan transition. Betul. Kalau transition ni pergi je kat luar terus gelap. Kalau macam photo grey ataupun photochromic ni dia ambil masa sikit. Slow sikit. So kalau nak clearkan balik pun orang kata ambil masa sikit. Selalu yang orang cakap tak apalah saya pakai sunglass kat luar. Okey dah nak pakai sunglass, tapi kalau orang yang untuk orang yang tak pakai spek okey, tapi kalau orang yang dah pakai spek tak ke renyah nak tak pula sunglass dekat luar. Ataupun yang tu clip on tu kan. Okay. So agak renyah sikit dekat situ. Better pakai yang terus cerminnya ada panas gelap. Betul. Dia sebenarnya dia sejukkan mata kita tahu. Bila dekat cahaya matahari kita tak rasa terik, tak rasa perit. Macam tu. That's why lah. So nak bagilah Mak pakai yang panas gelap. Dan Mak pun memang
Wow, bestnya. Sebab dia tak rasa panas Terik. bahang, tak rasa terik tu. Bila masa tengah-tengah hari kan, Yes, especially sebab Mak Nat ni dah ada selaput di luar So nanti cuba korang check. Korang ke hampa? Cakap hampa tak apa tak? Okay, cuba hampa check mak ayah hampa ada tak? Ada ke tak masalah selaput di luar ataupun selaput di dalam? Selaput di dalam nama dia cataract, selaput di luar nama dia pterygium. Kalau susah nak ingat nama saintifik, cakap je selaput di dalam, selaput di luar. Okey. So sangat penting ada pakai cermin mata yang ada panas gelap, especially yang umur 40 tahun ke atas. Tak salah juga kalau student nak pakai, no problem. Kalau dah memang student yang pergi banyak aktiviti kat luar, banyak terdedah cahaya matahari kat luar, boleh buat, tak ada masalah. Benda tu kan. Sama juga kalau UV blue contoh UV blue yang macam Nat tak ada power. Nat nak pakai, tak ada masalah. Sebab coating ni dia tak melibatkan power. Orang tak ada power pun boleh pakai. Sebab kita tengok niat kita nak pakai untuk apa? Sebab nak melindungi mata kita daripada gelombang biru. So mata tak cepat letih, tak ada eye strain, tak ada headache, maksudnya tak ada pening. Kan? Selalunya orang takut nak pakai spek. Orang cakap bila dah pakai spek nanti sentiasa kena pakai spek. Macam mana? Okey. Dia sebenarnya dia ada satu fakta setiap contoh untuk orang yang pakai spek ya. Setiap tahun kita punya bola mata akan panjang sedikit 0.1 mm. Kan? So dia akan efek kepada power, peningkatan power. So setiap tahun memang power akan naik. Mungkin naik tu tak banyak, 0.25, 0.50. Tu normal range naik ya. Kalau 0.7 naik setiap tahun, cuba monitor. Okay, monitor. Kita punya lifestyle. Yes, yeah. Ataupun every year naik 100, 200, drastik sangat. Okay, takut ada benda lain dekat belakang mata yang induce power naik. Please take note that. Okay, tapi kalau tak pakai spek, lagi cepat naik power. Sebab push mata tau. Sebab push mata. So, bila kita push mata kita akan jadi cepat letih, kita akan pening kepala. Yang tu short term nak cakap short term. So, terus boleh rasa benda tu. Ya, Farah pun macam tu kan? Ya, betul. Power saya dah tinggi sekarang sebab saya dah pakai daripada tingkatan 2. So, kalau orang cakap kalau tak pakai spek, lagi better lah. Orang cakap on off kan. Bagi saya power saya pun taklah naik mendadak, alhamdulillah lah. Naik sikit dia kenapa dia naik sebab ada pemanjangan bola mata. Yang tu boleh refer live kita yang sebelum ni. Kenapa terjadinya rabun dan macam mana rabun tu terjadi. So kena tahu benda tu. Especially orang yang memakai cermin mata, kena tahu benda tu. Kalau kenapa pakai spek ni lagi naik power naik. Okay, cuba check kenapa power naik. Okay, kalau power naik tu berapa setahun? Kalau power tu naik 50, normal lah tu setahun. Sebab pemanjangan bola kita sebanyak 0.1 mm ataupun 1 mm. Sorry, 1 mm. Okay, 0.1 cm kot no. Tahu lah. Okay, tak apalah. Sekarang kita dah bincang dah 3. Uncode vs Maticode UV 400 vs UV blue, clear vs photograde ataupun vs transition. So kena dah dapat info tu hari ini. Semoga info dan ilmu tu dapat dimanfaatkan betul-betul untuk pembelian seterusnya. Okey Farah, untuk bulan ni kita ada special offer, right? Ya, betul. Okay. Masih lagi berjalan promosi Merdeka. Okay, last week kita ada terang pasal transparent frame. Dah cakap atas asun. Okay, dengan cermin jenis high multi-code. Okay, di samping itu dan bagi sesiapa yang membelanjakan lebih daripada RM200, kami ada hadiah special. Okey. Nak tahu apa tu hadiah special tu? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Awak cek tak tahu. Cek pun tak tahu. Cek pun tak tahu. Okey, free gift itu ada special daripada Raudah kami, Raudah Optometry, iaitu planner. Tengok ni, dia ada 4 tau. Cuba nak pegang yang ni.
Ada 4 ke? Ya, 4. Wow, 4 if you design. can dream it, you can do it. Yes. Ya, boleh jadi motivation pagi-pagi. Ni yang kedua, warna pink-pink macam tu. A better me is coming. Ya. Wow. Yang ketiga, warna hitam-hitam. Everything you can imagine is real. Wow. Okay. Okey, last sekali design yang keempat. Love the life you live. Life the life you can love. Panjang lah. Berbelit lidah aku. Okey, bagi sesiapa sepanjang sehingga nice, esok sahaja. Hari ni 29 Ogos, esok 30 Ogos. 31 kita dah tutup kedai. Jadi Jangan nak suruh kalian buka kedai 31 kena cuti juga. So mai hari ni dengan esok je. Okay, spend RM200 pun dah dapat dah. Akan bawa balik satu diary ataupun planner. Okay, mari kita tengok sikit dalam dia macam mana. Okay. Dia ada ni tau, dia ada ni. Boleh kan makan yang ni? Boleh. Okay, dia ada ni. So yang ni macam ni. Taruh macam ni. Wow, okay. Secure lah kita punya kot. Kita nak letak apa-apa kat dalam tu kan. Okay. Dah, kita tengok. Planner ni menarik, cantik gila. Okay, so dekat sini dia dah ada dah personal data, anything semualah list dia. Okay, dia ada kalender. Menarik. Ada notes. Okay, ni dia ikut bulan lah. Ni bulan 2 kan. So, banyak lagi lah sebenarnya. Ni. My daily prayers. Sangat-sangat bagus untuk Muslim. Sebab boleh buat checklist. Dan let's check. How is my productivity this month? Wow. Okay, so korang yang down tu tolonglah list. Supaya untuk naikkan semangat korang balik lah kan. Okay, what are the targets that I have achieved? Okay, menarik. Is better than before? Adakah kita lebih baik? Hari ni kita lebih baik daripada sebelum ni? Ataupun yes. Alhamdulillah, I praise to God Allah because I have. Okay, bagusnya. Kita main gratitude kan. Okay. Lepas tu setiap bulan kita ada target. Setiap bulan kita ada target. So kita dah achieve ke belum? So boleh dapatkan planner ni. Okay, if you can dream it, you can do it. Okay. So please dream to untuk datang ke Rauda untuk dapatkan planner ni. Dengan pembelian RM200 ke atas. Yes, korang beli sunglass pun boleh dapat dah tau. Tak kisah apa-apa jenis pembelian pun, yang RM200 ke atas akan dapat satu planner ni. Okay, 2 hari je lagi sebab tinggal hari ni dah 29, esok 30. Ya, stok pun kita pun dah tak banyak naik. Ya ke? Ya. Loh, buat sikit lagi lah. Limited. Siapa cepat dia dapat. Tengok belakang ni, tengok ni. Raudah ya, Raudah. Okay. Dia valid untuk kedua-dua cawangan, iaitu dekat Pantai Johor dan dekat Tak Nasi Ayam dekat Band Islam. Iaitu adalah HQ kita. So valid dekat dua-dua kedai. Tak kisah nak pergi mana-mana pun. Kalau RM200 ke atas dan stok masih ada, kita akan bagi. Ya, betul. Okay. Ada apa-apa lagi? Itu sahaja. Okay. InsyaAllah bulan ni dalam masa 2 hari ni pun kita masih ada diskaun hebat untuk bulan Merdeka. Yang tu memang pasti ada ya. Tapi takat esok je lah. Okey, kalau ada yang nak buat appointment boleh WhatsApp kita ataupun call kita. Okey, kita buka daripada 9 pagi sampai 7 petang. Setiap hari kecuali hari Jumaat. Dan 31 Ogos ni kita tutup. Betul. Okey, jangan WhatsApp waktu tu tau. Jangan WhatsApp tau. Tak ada siapa nak balas. Ya, kami tak ada kat kedai so tu. Kita akan balas next day lah kan. Bukan tak balas terus. Kita balas. Okey. Alright. Pula kita orang tak balas. Oh no. Okay. Dengan itu kami melaburkan tirai untuk live hari ini. So hari ini tajuk kita adalah apakah perbezaan lapisan kotin dekat cermin mata kan. So kita dah sebut pasal uncoat vs multicoat. Kita dah sebut pasal UV 400 vs UV blue. Dan yang ketiga adalah clear vs photo grey, photochromic vs transition. So semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan hari ini, info-info yang menarik kami sampaikan hari ini membantu anda dalam buat pemilihan pembelian cermin mata. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih menonton live, insya-Allah. Jangan risau, live ni kami akan simpan rapi dekat page Rauda. Jadi korang boleh, kalau sempat macam tengok separuh je, nak tengok lagi separuh lagi, boleh je terus ke page Rauda Optometri Alustar. So korang boleh tengok banyak lagi live-live kat bawah tu. Kan?
InsyaAllah coming soon juga banyak lagi live yang kita akan buat untuk membantu anda dan untuk membantu kami juga, kan, untuk tahu apa keperluan lagi yang korang perlu tahu, kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.